Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftah abwab ar-ridha wat taysir wa tughlaqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersua kembali dalam episod yang ke-8 daripada ayat 27 hingga 33. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita nak masuk kepada ayat 27 ini, suka Ustazah nak mewar-warkan kembali bagaimana surah Maryam ini tema utamanya ialah warisan agama kepada anak-anak ataupun kepada generasi kemudian. Okay, itu tema utama. Sebab tu penceritaannya bagaimana diselitkan di awal-awal bagaimana hasrat seorang ayah untuk mendapatkan seorang anak yang mana tujuannya bukan untuk kebanggaan tetapi untuk meneruskan perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan masuk bagaimana kesudahan ataupun kelebihan Nabi Isa alaihi salam yang telah dilahirkan oleh Maryam yang merupakan dalam keadaan yang sangat pelik. Lahir tanpa bapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah dalam ayat yang ke-27, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Okay. Pada ayat 27 dia menggambarkan, dia nak kita kena imagine bagaimana kita dah cerita pada minggu lepas bagaimana Maryam alaihi salam apabila dia meletakkan harapan sepenuhnya hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah memberikan rezeki kepadanya daripada sumber yang tidak disangka. Tetapi apabila dia mula diberikan janin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mengandung, lalu fikirannya mula jatuh hati kepada si anak. Okay? Dan apabila dia mula memikirkan tentang kandungannya, dengan rasa sakit ingin bersalin, lalu Allah mengarahkan bahawa rezeki ini kamu kena cari. Okay? Kerana apa? Kerana perhatian kita dari bertukar wajah daripada tujuan asalnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila dalam hati kita telah ada dua cinta, okay, ada cinta kepada yang lain, Allahu Akbar, Allah kata sekarang cari sendiri rezeki. Okay? Memang Allah akan bantu. Lalu di saat dia melahirkan anak itu, lalu disuruhnya goncang pokok kurma, lalu Allah pun menurunkan rezeki kepada Maryam alaihi salam. Dan di saat itu dia melihat, kerana dia berkata di dalam hatinya, iaitulah rasa kecewa, kalaulah ya laitani pada ayat yang lepas, alangkah lebih baik aku mati daripada ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Lebih baik aku tidak dikenali, dilupakan oleh orang, lebih baik daripada aku hidup tapi membawa anak yang tak tahu dari macam mana nak terang tanpa ayah. Allahu Akbar. Tapi dalam ayat yang ke-27 Allah nak menggambarkan sikap orang yang telah rasa keyakinan dia ada Allah. Okay? Maryam membawa kepada kita bagaimana kita mendapat semangat, iaitu jika dalam hati kita ada Allah. Apabila dia melihat anak dia boleh bercakap ketika dia kecil, okay, masa dia lahir anak dia kata bahawa pada ayat yang ke fanadaha min tahtiha, pada ayat yang dia 24 yang kita bincang pada minggu lepas, bahawa anak dia seru kepada dia, ala tahzani, jangan sedih. Subhanallah, dia melihat ketakjuban yang Allah tunjuk depan mata dia sendiri. Allahu Akbar. Jadi dia bertambah yakin. Akhirnya dengan keyakinan inilah Allah bagi tahu fa'atat bihi qaumaha. Dia bawa anak dia kepada kaum dia. Maknanya dia balik ke rumah dia
tahmiluh, dalam keadaan dia bawa anak dia. Subhanallah. Dan kita tahu bahawa Maryam telah bernazar tidak akan bercakap dengan sesiapa pun. Qalu ya Maryam. Telah berkata, wahai Maryam. Apabila dia jumpa dengan kaum dia, ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'a. Sesungguhnya engkau telah membawa sesuatu faria yang mungkar. Faria ni dalam bahasa Arab maknanya apa nak sebut, kalau kita tengok kepada makna faria ni, sesuatu yang mungkar, okay? Kalau mungkar mesti kita sebut kalimat dia mungkar, okay? Tapi sesuatu yang aneh, okay? Sesuatu yang pelik, dan pelik itu sesuatu yang keji, itu maknanya faria dalam bahasa Arab, okay? Jadi kaum dia apabila tengok dia bawa baby, terus lantas fitrah manusia apabila kita kenal seseorang ni, dia payah kita nak buat sangka baik. Selalu mesti ada sangka buruk. Okay? Dan ini adalah keadaan biasa. Jadi kaum dia tengok kepada Maryam, padahal dia kenal Maryam ini siapa. Siapa dia Maryam? Iaitu seorang rahbaniyin. Iaitu seorang yang seorang yang meletakkan, menyerahkan hidupnya adalah kepada Allah di mihrab. Okay. Lalu dia kata kepada Maryam apa dia? Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, maka na abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Okay. Ayat pada 28 ini mengajar kepada kita tentang sikap kaum dia, dan Allah nak suruh kita ini nak bawa kita tentang makna sejarah. Okay? Sejarah tak pernah ditinggalkan oleh agama. Dia kata, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun. Okay? Allah yang rakam. Tapi pada zaman dia, wallahu alam, cuma ulama Nabi saudara Harun. Okay? Sedangkan jarak di antara Nabi Harun dengan Nabi Isa alaihi salam, jaraknya ialah 1000 tahun. Bukan dekat-dekat 1000 tahun jarak Nabi Isa dengan Nabi Harun. Dan sekarang adalah zaman kelahiran Nabi Isa alaihi salam, masa cerita Maryam ini. Okay? Nabi Isa dah lahir, pada masa itu jarak dia dengan Nabi Harun adalah 1000 tahun. Bagaimana boleh orang-orang Yahudi ini mengatakan tentang Harun? Okay. Di sini ada beberapa pandangan. Okay. Kita bawa dua pandangan yang dilakarkan dalam kitab tafsir. Okay. Pertama, dia nak bagi tahu bahawa cerita tentang Nabi Harun ini subur di kalangan bangsa Yahudi. Okay. Tak ada lah orang paling baik, akhlaknya cantik, iaitulah Harun. Itu benda. Dan juga Harun ini, sejarah merakamkan bahawa dia adalah adik-beradik dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan keturunan daripada Nabi Harun ini lahirlah kepada Nabi Isa alaihi salam, iaitu sebelum tu daripada keturunan Nabi Harun alaihi salam, iaitulah isteri kepada Nabi Zakaria. Okay? Daripada situ lahirlah anak yang bernama Maryam alaihi salam, dan kemudian lahirlah Isa. Yang dimaksud dengan ukhta di sini ialah saudara, iaitulah kaum kerabat. Okay? Kita kena faham apabila Allah menggunakan kalimah ukhta bermakna akrab, okay? Saudara yang akrab. Okay? Dan bukan bermakna tipu. Kita kena faham sebab Nabi Ibrahim alaihi salam juga pernah apabila dia bawa Siti Sarah isterinya pada masa musim kemarau di bumi Palestin, lalu dia pergi ke Mesir. Raja Mesir kata apa? Siapakah dia ini? Dia kata dia adalah saudaraku. Okay? Ukhta. Jadi apabila kalimat saudara ini, dia suami isteri, bermakna bersaudara dalam agama. Jadi di sanalah pentafsiran ulama buat pentafsiran tentang makna ya ukhta Harun. Pandangan yang kedua menunjukkan bahawa di zaman Nabi Isa, itu zaman Nabi Maryam alaihi salam ini, iaitu apabila ada orang yang bernama Harun dan akhlaknya sangat cantik, sehingga kan dalam buku tafsir Al-Murni ni dia kata pada masa itu ada 4,000 orang nama Harun. Jenazah dia ialah 4,000 orang Harun.
Okay? Maknanya kalau orang baik je letak nama Harun. Apa kena suruh anak dia misi seorang kena letak orang ni jadi baik, nak jadi orang yang akhlak cantik. Okay dah. Jadi dia akan meletak namanya Harun alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam. Yang mana Allah lakarkan cerita dalam surah Ali Imran. Okay? Cerita bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allahu Akbar. Apabila Nabi Musa berpuasa untuk mendapatkan kitab Taurat, okay, selama sebulan, 30 hari. Lalu dia wariskan kepada Nabi Harun untuk menjaga kaum Yahudi. Okay? Dan sepeninggalan Nabi Musa ini, Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi Harun, jaga betul-betul jangan sampai kaum ini syirik kepada Allah. Tapi apa yang berlaku? Kaumnya telah mensyirikkan Allah iaitu dengan Samiri. Anda mereka lembu yang lembu daripada emas. Sehingga mereka semua menjadi penyembah lembu. Okay? Jadi tekanan yang diberikan, bagaimana tekanan hebat yang dirasai oleh Nabi Harun alaihissalam apabila digertak oleh kaum dia, apabila Nabi Musa pula balik cekak baju dia, kenapa kamu tinggalkan kaum ini dalam keadaan syirik? Okay? Tekanan inilah, situasi inilah juga merupakan situasi yang dilalui oleh Maryam alaihissalam. Okay? Jadi akhirnya Maryam pun jadi kuat. Maryam tahu bahawa apabila kaum dia mengaitkan dengan Harun, aku juga akan melalui peristiwa yang sama dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan Nabi Harun cekal, lalu aku juga mesti menjadi orang yang cekal. Okey, jadi di sana ada dua pandangan, iaitu tentang satu memang betul Nabi Harun, yang kedua tentang orang-orang yang baik yang dah terkenal tentang Nabi Harun. Boleh diletakkan nama anak-anak dengan nama Nabi. Ini benda fact yang kita boleh belajar. Dan sampai ke hari ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nak menamakan anak, sebaik-baik nama ialah yang dilakopkan dengan nama Allah, Abdu, Abdul, letak nama Allah, ataupun dimulakan dengan nama Muhammad. Okay, Allahu Akbar. Okay, sekarang dia kata apa? Dalam keadaan kita imagine, dia balik jumpa kaum dia, dalam keadaan dia bawa baby tu kecil lagi, baru bersalin. Lepas tu dia pun bawa nak balik kat rumah dia. Di pertengahan jalan dia pun berjumpa dengan kaum mereka. Okay, ataupun dia dah sampai kat rumah dia, jadi kaum dia kata dekat dia. Maknanya apabila orang ni nak hina, orang Arab ni ataupun orang Yahudi, apabila dia nak hina seseorang, dia bukan hina diri individu orang tu, tapi dia akan hina sampai kepada keturunan. Sebab tu dia sebut ya ukhta Harun, tentang keturunan. Okay? Maka na abuki, bukanlah ayah kamu ini seorang yang imra'a sawin, iaitu seorang yang buruk perangai. Okay? Wa kanat ummuki baghiya, dan sedangkan mak kamu pula bukannya seorang penzina. Okay? Baru orang yang melampau, maknanya tak cukup dengan satu. Okay? Subhanallah, maknanya dia bagi tahu kamu ni keturunan baik-baik, kenapa kamu jadi perangai jahat ni? Macam tu. Allahu Akbar. Dan kalimat ini kita nak faham, kalimat ini dah biasa juga dalam budaya Melayu. Okay? Mak ayah dia tu baik tapi perangai anak macam setan. Contohnya orang tu kata. Okay? Tak padan dengan mak ayah baik. Mak ayah pergi surau tapi anaknya maghrib duduk atas jalan raya. Kalimat benda ni yang sama, bermakna identiti yang kita bawa, Allah nak ajar tentang warisan agama supaya anak jaga maruah keluarga. Okay? Jaga betul-betul. Ini benda yang Allah highlightkan dalam surah Maryam. Lalu dia kata apa? Maryam dah janji dengan diri dia untuk tidak bercakap. Lalu fa'asyarat ilaih. Lalu dia beri isyarat. Maknanya dia tunjuk dekat baby itu, supaya baby itu akan bercakap. Qalu, kaum dia berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Bagaimana kami nak bertanya, nak bercakap, dengan budak yang masih dalam buayan. Okay? Padahal pada masa tu baby tu bukan duduk dalam buayan. Okay? Baby tu mesti duduk dalam dokongan sebab dia bawa balik. Kan? Tak ada buai pun. Tapi kenapa digunakan kalimat Mahdi? Okay? Jadi Mahdi ini kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun ada disebut talabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Okay? Tuntutlah ilmu daripada
buaian sampai ke liang lahat. Maksud buaian ini adalah budak yang tak boleh berdiri dengan sendiri lagi. Budak yang perlu kepada dakapan. Okay? Buaian, apabila sebut buai, dia duduk dalam tu, dia dihimpit. Okay, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, dia sebut apa? Apabila ditunjuk kepada anak itu, mestilah orang-orang Yahudi rasa dia diperlekehkan, dia dipermainkan. Okey, ini sikap. Kita apabila kita kata, tanyalah dia tu contohnya. Bermakna kita rasa orang tu main-main dengan kita. Okay. Jadi orang Yahudi dia rasakan bahawa Maryam ini mempermainkan mereka. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi apa Allah rakamkan? Allah kata, qala inni Abdullah. Baby itu Isa tadi terus bercakap. Dia kata sesungguhnya aku ini Abdullah. Jadi bermula daripada ayat 30 sampai kepada ayat 33 disebut dalam ini 9 mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Okay? Dalam Allah nak tunjuk kepada kita kalau Allah bantu, okay? Minta bantuan dengan Allah, kalau Allah bantu di luar daripada apa yang kita sangka. Tak payah fikir pun. Sebab tu dia tak fikir. Macam mana dia nak jawab? Ada Maryam duk fikir-fikir. Padahal aku macam mana kalau dia tak jawab macam mana. Menunjukkan bahawa tidak ada sedikit pun getaran ataupun keraguan di hati Maryam setelah dia letak satu keyakinan. Aku yakin. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila dia dah berazam nak bawa balik baby tadi, dengan dia yakin baby itu boleh bercakap, boleh tanya balik apa-apa yang berlaku. Ya tak? Subhanallah. Lalu dia berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semangat inilah yang kita nak ambil pada hari ini sebagai seorang ibu. Okay? Kita dah serah. Kadang-kadang kita sebut kita bertawakal, kita berazam nak buat satu benda. Tapi lepas tu kita duk tanya balik, bolehkah menunjukkan bahawa kita tidak menyerah sepenuhnya kepada Allah ataupun tidak meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah. Tetapi ini bukan bermakna bahawa kita tidak perlu berusaha. Okay? Kita balik kepada mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Pertama, dia kata apa? Inni Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah, iaitu dia boleh bercakap. Okay, mukjizat yang besar ada 9. Okay, ketika dia masih lagi menyusu, dia dapat menyebut 9 sifat pada diri dia. Okay, masa tu dia bercakap kepada kaum, dan sekali tu je dia bercakap. Lepas tu dia tak bercakap dah Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian dia bercakap kepada fatrah biasa. Kalau budak umur 2 tahun baru boleh bercakap ataupun setahun setengah. Jadi umur setahun setengah baru dia boleh bercakap. Dan subhanallah, perkembangan Nabi Isa alaihi salam membesarnya lebih cepat daripada kanak-kanak dia biasa. Dia kata apa? Qala inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah benar-benar seorang hamba Allah. Tengok Nak bagi tahu bahawa baby ni bagi tahu bahawa dia sedar siapa yang cipta dia. Aku ini hamba siapa? Iaitu mengajar kepada orang yang degil, orang Yahudi ini, dia lagi tak nampak jelas depan mata itu al-bayyinat, keterangan yang jelas, mereka payah nak beriman. Sebab degil, hati dia qasiyatul qalb. Hati dia terlampau keras. Jadi sekarang dia nampak depan mata bagaimana Nabi Isa bercakap, dia kata aku ini hamba Allah. Kamu juga pun hamba Allah. Nampak tak tu? Bermakna biar orang yang bijak dia akan berfikir. Baby pun tahu dia hamba Allah. Takkan aku yang tua ni pun tak boleh nak fikir. Selama ni Allah dah jaga aku. Zat pemilik sifat-sifat yang sempurna, satu-satunya zat yang saya sembah. Itu maksudnya. Jadi hal pertama yang diucapkan oleh Nabi Isa ialah pengakuan sebagai seorang hamba. Dan dia menyucikan dirinya daripada anak Allah. Okay? Padahal pada masa tu orang tak kata lagi dia tu anak Tuhan. Tapi Allah mendahulukan. Okay? Ucapan dia ini seakan-akan bagi tahu clue kepada kaum dia, suatu hari nanti kamu akan buat satu pengiktirafan. Okay? Dan benda tu adalah syirik kepada Allah. Apa dia? Kamu akan rasa takjub. Wow, hebatnya. Maknanya siapa yang tiupkan bermakna dia ni memang betul-betul datang daripada Allah. Dia ni anak Allah. Nampak tak tu? Pelik tak pelik manusia apabila dia tunjuk depan mata kebenaran,
Dia bukannya bertambah yakin kepada Allah, bahkan bertambah syirik kepada Allah. Benda ni Ustazah juga sangat takut. Contohnya, apabila kita sakit, okay? Kita pergi hospital, kita pun dapat makan ubat. Kita kata, baguslah anda, makan ubat ni baik, mujarab. Okay? Lalu kita dah mula lupa bahawa yang menyembuhkan adalah Allah dan ubat itu adalah asbab semata-mata. Akhirnya kita pun cakap, kalau tak makan ubat, berat saya ni, mesti sakit kepala. Kalau tak makan ubat, mesti sakit. Maknanya, seakan-akan ubat itu adalah sebagai matlamat. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, dia disebut mukjizat yang kedua. Ataniyal kitab. Allah telah mengurniakan kepada aku kitab sebagai panduan. Okay? Bermakna bermula episod Nabi baru. Okay. Dan Allah tak mungkin akan mendatangkan seorang Nabi kalau suasana itu tidak terlampau fasad. Maknanya suasana terlampau teruk sangat, barulah Allah lahirkan Nabi. Sebab sejak daripada Nabi Musa alaihissalam, iaitu Nabi Harun, jaraknya ialah 1000 tahun. Menunjukkan bahawa kaum ini dah terlampau teruk, dah terlampau jauh daripada landasan. Dan berfikirlah kita pada hari ini, okay? Jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan 1000, bahkan lebih daripada 1000 dan hampir kepada 1500 tahun. Okay? Dan ini kita kena sedar dan sangat menakutkan kita. Sedangkan Nabi kata, antara aku dengan umat aku, tidak akan lebih daripada 1500 tahun. Ya? Takkan lebih. Bermakna untuk apa? Untuk datangnya angin sejuk yang akan mematikan seluruh daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Okay? Ini yang kita sangat takut. Okay? Sebab kita 1400 tahun lebih dah. Apabila keadaan terlampau teruk, lalu Allah akan mendatangkan turunnya seorang Nabi. Dan Nabi Isa datang membawa kitab baru, iaitu namanya kitab Injil. Dan dia bercakap pada masa tu, masa dia baby. Kitab belum lagi datang. Tak ada lagi. Tapi dia bagi tahu, dia menggunakan lafaz di sini, lafaz magi, telah diberikan kepada aku kitab. Jadi ulama buat pandangan. Kenapa dia sebut bahawa masa dia baby, dia kata, aku telah diberikan kitab. Padahal belum lagi diberikan kitab. Okay? Baru dia bercakap baru. Kenapa Allah gunakan kalimat ini? Sebab fi'il madhi digunakan dalam Quran menunjukkan pasti. Maknanya tidak perlu diragukan lagi, benar-benar Allah beri kepada Nabi Isa iaitu kitab yang dinamakan kitab Injil. Okay? Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Okay, bermakna pelantikan aku ini sebagai seorang nabi, lalu Allah bagi aku kitab. Jadi ada 3 dalam satu ayat ini. Yang keempat, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan aku keberkatan, berkat, aina ma kuntu, di mana sahaja aku berada. Okay? Jadi keberkatan ini, berkat ini, ya Allah ya Rahman, bukan calang-calang. Sebab tu dia bawa kepada kita dalam hadis-hadis Nabi bagaimana bentuk berkatnya. Okay? Mungkin zaman Nabi Isa zaman dulu kita tak nampak. Okay? Bagaimana berlaku antara berkat yang diberikan oleh Allah, iaitulah usia dia apabila umur dia sehari, umur dia 1 hari sahaja macam seminggu baby lain. Okay? Ya, seminggu umur dia macam sebulan baby lain. Umur dia sebulan macam setahun baby lain. Macam tu. Maknanya berkat. Allahu Akbar. Okay. Jadi orang yang hidupnya berkat ini, di mana sahaja dia berada. Jadi antara keberkatan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam dalam hadis apa dia? Daripada jarak jauh, okay? Orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang syirik kepada Allah, terhidu sahaja peluh Nabi Isa, mereka akan mati. Okay? Bau peluh.
Nabi Isa duduk di atas muka bumi ini, Allah turunkan daripada langit Nabi Isa. Nabi Isa takbir muka bumi ini dalam tempoh 7 tahun. Okay? Apa yang berlaku? Berkatnya sehingga kan diibaratkan satu biji kurma, kulit dia apabila kita buka, besar dia seperti kemah. Berkat tak berkat? Okay? Satu biji delima boleh dimakan oleh 10 orang. Besar tak besar? Besar. Akan datang ni cik. Akan datang ni. Berkat dia ceritakan sebab ayat ni dia kata di mana sahaja aku berada, sama ada zaman dulu ataupun akan datang. Besar mana dia zaman dulu, wallahu alam, kita pun tak tahu, tapi nak ceritanya berkat. Bagi 2 3 4 tu. Wa ausani, yang seterusnya dia kata wa ausani bisalah, okey, iaitu Allah memerintahkan aku untuk melakukan solat dan juga menunaikan zakat di mana selagi mana aku hidup. Okey? Maksudnya di sini dia kata Allah memerintahkan aku untuk melakukan solat yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya dan menyucikan jiwa dan mencegah daripada perbuatan keji. Dia juga memerintahkan aku untuk menunaikan zakat yang merupakan penyucian harta dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin selama mana aku masih hidup di atas muka bumi. Okay? Maknanya tanggungjawab amar ma'ruf, tanggungjawab hablum minallah wa hablum minan nas perlu dijalankan serentak. Memang nampak macam solat, tapi solat itu adalah simbolik kehidupan. Nak cerita. Kita disuruh solat. Dalam solat ada 3 perbuatan. Ada 3 rukun yang kita boleh pecahkan. Satu rukun qasad, qasdi, rukun hati, rukun disebut rukun qalbi, rukun hati. Yang kedua rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang ketiga adalah rukun qauli, rukun percakapan. Jadi hidup kita tak lari daripada 3 ni je. Hati, perbuatan, percakapan. Betul tak? Dalam hidup kita ni memang 3 benda ni aja. Jadi oleh sebab itu, apabila solat itu dia suruh bermula solat itu dengan niat. Bermakna sebelum kamu nak melakukan suatu pekerjaan di atas muka bumi ini, hendaklah dengan niat. Lalu Allah suruh kepada kita tanamkan niat kita betul-betul buat benda dalam dunia. Tujuannya adalah solat untuk hubungan dengan Allah, dan zakat itu penyucian harta, iaitu saling membantu di antara satu sama lain sesama manusia. Jadi ringkasnya dalam ajaran ini hablum minallah wa hablum minan nas. Okay. Selama mana aku hidup. Jadi apabila Allah angkat dia ke langit, tidak ada lagi hablum minan nas. Tidak ada lagi. Bermakna kekal dia, wallahu alam, bagi apa yang dia buat, tidak beribadah kepada Allah, tidak. Okay. Wa birram biwalidati, dan Allah juga mengarahkan kepada Nabi Isa alaihi salam menjadikan berbakti kepada ibuku Maryam. Dia memberitahuku untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada ibuku setelah taat kepada Tuhan. Okay? Selepas ausani bisalah, kamu dirikanlah solat, kamu tunaikanlah zakat. Kemudian apa tindakan yang ketiga? Kamu kena buat baik kepada ibu kamu. Okay? Sebab dia ada ibu je kan. Jadi yang perlu dia buat baik adalah kepada biwalidati. Okay? Walaupun kepada kedua ibu bapa dia. Okay? Kepada ibunya. Walaupun dia tidak ada, sebab dia tidak ada bapa. Okay? Secara langsung ayat ni nak ajar kepada kita taatlah kepada kedua ibu bapa, dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kesinambungan. Sama tak? Sama. Okey? Sama je. Kita juga diarahkan solat, kita juga diarahkan zakat, kita juga diarahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa kita. Okay. Seterusnya yang ke-7 dan ke-8, walam yaj'alni jabbaran, dan sama sekali Allah tidak sampai bila-bila pun menjadikan aku seorang yang jabbar, seorang yang sombong, okay? Seorang yang membangkang, okay? Tidak mahu beribadah kepada Allah, tidak mahu taat kepada Allah, tidak sama sekali.
Allah jadikan Nabi Isa alaihi salam benar-benar orang yang taat, dan Allah juga tidak menjadikan aku ini syaqiyah, iaitu jadi sengsara. Okey. Allah tak jadikan aku ni orang yang jenis susah hati. Okey, syaqiyah, derita. Allahu akbar. Dan apabila dah dapat keyakinan seperti ini, kalau kita dah dapat jaminan daripada Allah, rasa risau dah, rasa kongsi, tak ada kerunsingan. Sebab tu Nabi Isa alaihi salam meneruskan dakwahnya daripada awal. Okey. Biasanya para nabi yang lain dilantik menjadi nabi ketika umurnya 40 tahun ke atas, tapi Nabi Isa alaihi salam tidak, menunjukkan bahawa dia terus sahaja dengan tugas dakwahnya, bawa orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala hingga dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya suatu saat nanti sebelum kiamat, Nabi Isa Allah perintahkan untuk turun ke atas muka bumi, membersihkan balik bumi Allah kepada orang-orang yang telah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Okay? Jadi orang kata kepada dia sekarang, aku tugaskan Nabi Isa ini untuk membersihkan balik nama diri dia. Okay, inilah keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Last sekali Ustazah, mohon ampun nama Ustazah tambah sikit masa. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Ini mukjizat yang ke-9. Apa dia? Iaitu Allah telah memberikan keselamatan kepada aku daripada seluruh keburukan yang menimpa manusia. Okay? Sebab apabila orang lahir-lahir sahaja, okay, banyak kemudaratan, sakit sanalah, susahlah, macam-macam kemudaratan ataupun penderitaan. Tapi aku Allah bagi selamat walaupun lahir tanpa bidan. Okay? Lahir dengan mak aku, lahir seorang-seorang, tanpa ada manusia pun yang berada di samping dia. Okay? Allahu Akbar. Tapi Allah dah jamin, wassalamu alayya, Allah telah memberikan keselamatan kepada aku yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan. Dan Allah juga telah memberikan jaminan, Allah akan bagikan keselamatan kepada aku yauma amut, pada hari aku mati. Jadi apabila hari aku mati, itu adalah hari yang paling terbaik, Allah akan bagi keselamatan. Sebab tu Nabi Isa bukannya mati dibunuh. Okay? Sebab dia dalam keadaan selamat. Bukan mati kerana derita, kerana sengsara. Okay? Okay. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku juga dijamin oleh Allah akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Okay? Dalam keadaan selamat. Okay? Allahu Akbar. Tidak ada orang pun yang akan mengganggu dalam tiga-tiga kondisi ini. Okay. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu dengan masa yang ada. Cuma Ustazah nak tambah sedikit je lah. Okay, dalam ayat ini yang Ustazah melihat. Okay. Bagaimana kedekatan. Okay. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Allah menyebut kepada kita yang paling kuat permusuhan dengan kamu ialah orang Yahudi dan juga orang-orang yang musyrik kepada Allah. Tetapi yang lebih dekat kepada kamu adalah orang-orang Nasrani. Okay? Sebab agama yang dibawa oleh mereka, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam mirip. Okay? Mirip kepada ataupun apa yang dibawa oleh dia juga dibawa di dalam Quran kita, cuma dia ada penambahan untuk syariat-syariat yang lain. Okay? Oleh sebab itu teruskan untuk kita mentadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran sehingga semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja daripada Ustazah. Aqulu lihadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.